Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peminat-peminat Detektif Conan dan juga peminat Kogoro Mauri yang telah pun menekan video ni. Terima kasih saya ucapkan. Dalam video kita pada hari ni, saya nak share dengan korang semua tentang akhirnya Kogoro Mauri mengetahui bahawa Conan Edogawa adalah Shinichi Kudo What If punya version. Yang mana dalam video kali ni akan mengalami major ataupun big spoiler lah kepada korang yang hanya melayan anime saja tapi tak baca manga. Sebab dalam kali ni punya video, saya akan buat rujukan berdasarkan manga dan akan bagi tahu karakter yang belum didedahkan lagi pun dalam anime series. So dalam video kali ni berkonsepkan kepada what if. What if ni satu konsep yang saya buat macam teori tetapi lebih liar. Dia tak terlalu khusus. Kalau macam video lepas, saya dah membincangkan tentang Kogoro Mauri merupakan seorang ejen undercover. Yang tu adalah teori yang mana saya telah pun khaskan bukti-bukti dan juga sumber-sumber kita buat rujukan. Tapi kali ni adalah what if, iaitu macam mana kalau. Macam mana kalau Kogoro Mauri ni sebenarnya tahu identiti Conan Edogawa. Macam mana kalau Kogoro Mauri ni adalah seorang undercover yang hebat. Dan macam mana kalau kenapa Amuro Toru jumpa dengan Kogoro Mauri ni ada sebab-sebab dia yang tertentu. So, kepada korang semua, saya harapkan korang semua dapat menonton sehingga ke akhir video dan dapat berkongsikan pendapat dan pandangan korang juga dekat ruangan komen di bawah. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. What if yang pertama yang saya nak kongsikan dengan korang semua adalah what if yang berkaitan dengan video saya yang lepas. Yang mana dalam teori yang lepas saya mengatakan bahawa Kogoro Mauri sebenarnya merupakan seorang ejen undercover. Dan dalam video kali ni pula saya nak share dengan korang semua what if. Macam mana kalau Kogoro Mauri sebenarnya memang betul-betul seorang ejen undercover dan teori itu adalah teori yang betul. Dan sebenarnya Kogoro Mauri adalah seorang undercover ejen yang sangat-sangat hebat. Kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya kita dapat tengok dalam manga pada chapter yang ke-1066. Kita tahu bahawa watak Kanenori Wakita sebenarnya adalah watak Ram. So kalau kita kira, kalau betul-betul lah tugas Kogoro Mauri ni sebagai seorang ejen undercover untuk mencari maklumat tentang The Black Organization, kita boleh katakan bahawa Kogoro Mauri lah orang yang paling hampir sekali untuk mengetahui siapakah bos The Black Organization, kerana the second man in Black Organization sendiri sebagai the boss advisor, iaitu Ram sendiri telah pun menghampiri Kogoro Mauri dan Kogoro Mauri sendiri telah pun berjumpa dengan Ram. Yang mana Ram ni, kalau nak kira, member-member The Black Organization pun tak ada yang lain selain daripada Jin sahaja yang pernah berjumpa dengan Ram. Macam mana special tak specialnya Ram ni. So what if? Macam mana kalau Kogoro Mauri sebenarnya selama ni memang seorang ejen undercover yang berlakon-berlakon bodoh je. Dan disebabkan oleh dia punya tindakan yang akhirnya nama The Sleeping Kogoro tu telah pun mencanak-canak naik, menyebabkan Ram sendiri telah pun menghampiri dia dan dia sebenarnya telah berjaya untuk menghampiri satu watak yang sangat-sangat penting dalam The Black Organization, iaitu watak Ram yang menyamar sebagai Kanenori Wakita. Dan kita dapat tengok even watak Ram sendiri pun dalam episod yang ke-1003 hingga 1005 mengakui bahawa Kogoro Mauri ni mempunyai satu keupayaan, satu kemampuan yang hebat. Walaupun kita tengok ayat dia tu macam ayat sindiran je, tapi tak dapat dinafikan bahawa dia juga mengetahui yang Kogoro Mauri ni seorang yang hebat sehinggakan Ram menyamar sebagai the second apprentice of the Sleeping Kogoro. So what if yang pertama ni adalah what if Kogoro Mauri ni sememangnya seorang ejen undercover dan memang seorang ejen undercover yang sangat hebat yang mampu untuk menghampiri the second man in the Black Organization, iaitu watak Ram ataupun Kanenori Wakita. What if yang kedua pula adalah what if Kogoro Mauri ni memang seorang ejen undercover dan tujuan Amuro Toru ataupun Babon atau nama sebenarnya adalah Rei Furuya menghampiri Kogoro Mauri sebenarnya bukan sebab dia nak siasat tentang Kogoro Mauri atau Shinichi Kudo sangat pun. Tapi sebenarnya Amuro Toru sebagai the first apprentice dalam Police Academy yang telah pun menjadi seorang ejen undercover PSB telah pun dihantar oleh orang atasan polis sendiri untuk belajar ataupun untuk menghampiri Kogoro Mauri yang sememangnya merupakan seorang ejen undercover yang lebih hebat daripada Amuro Toru. Sebab itulah mula-mula Amuro Toru ataupun Rei Furuya jumpa dengan Kogoro Mauri ni, dia bagi tahu yang dia nak jadi apprentice ataupun anak murid Kogoro Mauri. Mungkin Rei Furuya sebenarnya mengetahui kemampuan Kogoro Mauri
sebagai seorang anggota polis yang hebat? Yelah, sebab kita dapat tengok kan dalam Polis Academy lagi, dalam video yang lepas pun saya dah bagi tahu yang Onizuka Instructor ada bagi tahu tentang kehebatan Kogoro Maori ni. So mungkin dalam proses dia sebagai ejen undercover pun dia telah diberitahu oleh orang atasan untuk berjumpa dan menjadi anak murid Kogoro Maori sendiri untuk menyelesaikan kes dia kali ni. Dan mungkin mereka juga menyelesaikan ataupun menghandle kes yang sama. So what if Amuro Toru menjadi anak murid Kogoro Maori tu bukan hanya satu gurauan tetapi sememangnya anak murid sebagai seorang ejen undercover yang belajar daripada Kogoro Maori yang merupakan ejen undercover yang lebih hebat. Dan what if yang terakhir pula adalah saya rasa what if yang paling menarik lah. Macam mana kalau Kogoro Maori sebenarnya memang mengetahui bahawa Konen Edogawa adalah Shinichi Kudo. Mula-mula sekali kan, kenapa saya cakap macam tu? Sebab, yelah, sebagai seorang anggota polis yang hebat dan diakui sebagai seorang genius, takkanlah Kogoro Maori ni tak tahu kesan ubat pelali yang digunakan oleh Konen Edogawa tu. Takkanlah setiap kali dia tersedar daripada the sleeping Kogoro dia tu, dia tak perasan yang dia telah pun dikenakan ubat tidur dan takkanlah dia tak alert dengan kebijaksanaan Konen Edogawa tu. Dan kita sebenarnya dapat tengok yang Kogoro Maori ni dah beberapa kali meragui identiti Konen Edogawa ni. Sehinggalah dalam episod yang ke-43 baru kita dapat tengok setelah Yukiko Kudo menyamar sebagai mak Konen Edogawa dan meninggalkan Kogoro Maori dengan duit yang banyak, lepas tu barulah dia tak syak dengan identiti Konen Edogawa ni. Tapi dalam episod yang sama juga kita dapat tahu bahawa Profesor Agasa yang telah memberitahu Yukiko dan Yusaku Kudo bahawa Shinichi Kudo berubah menjadi Konen Edogawa disebabkan oleh Profesor Agasa percaya dengan watak Yusaku Kudo dan Yukiko Kudo sebagai mak dan ayah dia ni. Dan tak mustahil kalau Yusaku Kudo, Yukiko Kudo dan Profesor Agasa memberitahu hal sebenar ni kepada Kogoro Maori. Sebabnya setelah dia cuba untuk memaksa Konen Edogawa pulang, tapi Konen Edogawa tak nak ikut dia balik sama-sama ke London kan. So, dia terpaksa meninggalkan Konen Edogawa bersama dengan Kogoro Maori. Dan kita dapat tengok yang sebenarnya Yusaku Kudo dan Yukiko Kudo ni risau dengan anak dia. So, mungkin juga dia sebenarnya bagi tahu dekat Kogoro Maori perkara sebenar. Sebab itulah Kogoro Maori sanggup jaga Konen Edogawa. Dan lepas tu pun Kogoro Maori dah tak ada nak mempersoalkan dah tentang mak bapak dia yang tinggalkan dia terlalu lama. Kalau kita fikir balik kan, takkan semata-mata untuk duit dia nak jaga budak tu kan, yang tinggal mak bapak dia macam tu je. Dan kita juga dapat tengok setiap kali kemunculan watak Shinichi Kudo dalam form Shinichi Kudo, Kogoro Maori akan terkejut punya tengok Shinichi Kudo ni. Sedangkan kenapa si Kogoro Maori ni nak terkejut? Bukannya budak tu mati pun lagi kan. Tapi setiap kali dia nampak form Shinichi Kudo, sama ada Shinichi Kudo yang sebenar ataupun Heiji Hattori yang menyamar jadi Shinichi Kudo, mesti dia akan terkejut punya. Seolah-olah dia tahu yang bila Konen ada kat situ, Shinichi Kudo tak boleh berada di situ. Dan seakan-akan dia juga tahu yang Shinichi Kudo tu adalah Konen Edogawa. Macam mana pendapat korang? Ini hanyalah what if semata-mata lah kan. Macam mana kalau dia sebenarnya tahu? Yelah, sebab memang agak obvious lah kan. Dia ditidurkan banyak kali kot. Takkan dia tak perasan kan. So, macam mana pendapat korang? Korang boleh drop dekat ruangan komen di bawah. Dan kalaulah betul what if dan teori-teori yang kita bincangkan ni menjadi satu kenyataan yang Kogoro Maori ni merupakan satu watak yang hebat sebenarnya, mesti punya, percayalah, mesti cerita Detektif Conan ni akan jadi trending, akan meletup punya disebabkan oleh watak Kogoro Maori ni. So Gosho Aoyama, kalau Gosho Aoyama tengok Gosho Sensei, saya minta jadikanlah Kogoro Maori ni watak yang hebat sebenarnya. So terima kasih saya ucapkan kepada korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi